Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa apabila kamu telah menunaikan zakat, maka sesungguhnya kamu telah menunaikan tanggungjawab yang wajib ke atas kamu, dan yang lebih daripada itu hanyalah infak yang sunat. Siapa yang mengumpulkan harta yang haram melalui riba, rasuah dan sebagainya, lalu menyedekahkan, maka dia tidak akan mendapat apa-apa pahala daripada sedekah itu. Bahkan dia akan menanggung kesan kecelakaan dosa pendapatan yang haram itu. Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan Hakim. Keterangan dua perkara telah dibincangkan dalam hadis ini. Yang pertama, infak yang wajib hanyalah zakat. Selain daripada zakat, infak yang lain adalah sebagai sedekah, dan yang lain-lain dan hukumnya adalah sunat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa siapa yang telah menunaikan zakat, maka dia telah tunaikan tanggungjawab yang wajib ke atasnya. Jika dia infakkan lebih daripada itu, adalah lebih afdal. Hadis Sayyidina Iman bin Sa'labah radhiyallahu anhu yang dinyatakan dalam kitab Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui sanad yang banyak, menyatakan soalan-soalan beliau kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan Islam dan rukun-rukunnya. Baginda Rasulullah SAW telah memberi jawapan kepada setiap soalan dengan terperinci. Antara perkara yang diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW ialah rukun Islam itu menunaikan zakat. Sayyidina Imam radhiyallahu anhu telah bertanya, adakah ada yang wajib ke atas saya selain daripada zakat? Baginda Rasulullah SAW menjawab, tidak ada. Walau bagaimanapun, jika kamu menginfakkan yang sunat, itu ialah pilihan kamu. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat telah menjual sebuah rumah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menasihatkan beliau agar hati-hati menyimpan wang jualan rumah itu dengan menggali lubang di dalam rumahnya dan menanam harta itu. Beliau telah bertanya, tidakkah itu akan menjadi harta khazanah, yakni simpanan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, harta yang ditunaikan zakatnya tidak termasuk dalam khazanah simpanan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak kisah walaupun ada emas sebanyak gunung Uhud di sisi saya akan berterusan menunaikan zakat, dan saya berterusan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam harta itu. Banyak hadis daripada jenis ini yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis atas dasar hadis-hadis tersebut. Jumhur ulama dan keempat-empat imam mazhab berpendapat bahawa tidak ada apa-apa hak lain yang wajib ke atas suatu harta atas alasan ia sebagai harta selain daripada zakat. Jika ada hak lain yang wajib ke atas suatu harta atas alasan yang lain, maka itu ialah satu hukum yang lain. Seumpama nafkah untuk anak-anak tiri masih kecil daripada isteri yang dikahwini, dan demikianlah nafkah-nafkah yang lain. Ataupun seumpama menyempurnakan keperluan seseorang yang sedang terdesak, iaitu menjadi fardu kifayah untuk menyelamatkan seseorang yang hampir mati kerana dahaga dan kebeluran. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ada beberapa orang tabi'in yang berpendapat bahawa dalam harta ada lagi beberapa hak lain selain daripada zakat. Antara mereka yang pendapat demikian ialah Imam Nakhai rahimallahu ta'ala, Imam Sya'bain rahimallahu ta'ala, Imam Atwa rahimallahu ta'ala, dan Imam Mujahid radhiyallahu ta'ala. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, adakah ada hak dalam harta selain daripada zakat? Beliau menjawab ada. Kemudian beliau membaca ayat Quran, wa atal mala ala hubbihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atal mala ala hubbihi, iaitu ayat telah dibentangkan kepada ayat. Mereka menyatakan bahawa hak ini termasuk dalam hak-hak seorang Islam, iaitu menjadi tanggungjawab orang Islam yang kaya. Apabila dia melihat mana-mana orang yang memerlukan, maka hendaklah dia memenuhkan keperluan orang itu.
Namun perkara yang tepat dari segi fiqh ialah apabila seseorang sampai ke tahap darurah, maka memenuhkan keperluannya menjadi fardu kifayah. Namun para fuqaha berselisih pendapat dalam hal ini adalah memenuhi keperluan orang sedemikian dikira bantuan ataupun hutang. Jadi insya-Allah. InsyaAllah.